Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam pembelajaran secara atas talian. Hari ini kita akan membincangkan tentang kemahiran 1.3.1 iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang buku Bahasa Melayu teks tahun 4, muka surat 174, unit 25, tanggungjawab digalas. Petikan teks hari ini ialah tentang hulur bantuan santuni jiran. Untuk kemahiran hari ini, murid-murid telah diberikan perkataan dan dua bahan rangsangan, iaitu perkataan dan juga gambar. Okey, daripada perkataan dan gambar ini, murid-murid perlu membina ataupun perlu bercerita tentang maklum perkataan dan rangsangan gambar tersebut. Baik. Gambar yang pertama, murid-murid telah diberikan bahan rangsangan telah diberikan untuk kepada murid sebagai contoh. Okey, jadi mari kita baca bersama-sama. Okey, seperti biasa, cikgu nak murid-murid pegang pensel. Okey, bila membaca kita perlu gariskan dengan tujuan untuk kita memahamkan apa yang kita baca. Hulur bantuan santuni jiran. Seperti biasa, cikgu selalu suruh murid-murid cikgu kotakkan tajuk. Zara telah menawarkan bantuan kepada jirannya Puan Salma yang kurang sihat. Dia membantu Puan Salma membeli ubat batuk. Okey, baik. Okey, mari kita tengok contoh yang telah diberikan. Okey, di sini ada gambar. Ini Salma ya, dia melawat ini Zara ya, dia melawat Puan Salma. Nampak Puan Salma sedang baring dan nampak di situ Puan Salma seperti memberikan wang kepadanya. Kita tak pasti. Mari kita baca, baru kita faham apa yang berlaku. Di sini diberikan dua perkataan, iaitu perkataan sakit dan wang. Baik, mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari, Zara menziarahi jirannya yang sakit. Jirannya bernama Puan Salma. Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Beliau meminta Zara membelikan ubat untuknya. Baik. Kalau murid-murid lihat di sini ada 4 ayat. Kenapa ada 4 ayat? Murid lihat ada 1 noktah, 2 noktah, 3 noktah, 4 noktah. Kalau ikut pengajaran cikgu selalu terangkan kepada murid-murid, cikgu anggap ini sebagai perenggan sebab ini tentang cerita. Murid lihatlah ayat yang pertama ini cikgu kenali sebagai AT ataupun ayat topik. Okey. Ayat topik ialah ayat yang menerangkan secara umum tentang perenggan tersebut. Kita anggap ini sebagai satu perenggan. Cikgu ulang semula. Ayat topik ialah ayat yang menerangkan secara umum tentang perenggan tersebut. Manakala ayat yang kedua di sini ya, bermula dari di sini, jirannya bernama Puan Salma. Di sini cikgu kenali sebagai ayat huraian. Ayat huraian 1. Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Ini ayat yang ketiga, cikgu kenali sebagai ayat huraian 2. Murid-murid cikgu dah biasa dengan perkara ini sebab cikgu selalu menerangkan tentang kepada mereka begitu. Ayat yang keempat, beliau meminta Zara membelikan ubat untuknya. Ini ialah ayat huraian yang ketiga. Jelas murid-murid ya? Baik, kenapa cikgu buat begini? Baik, di sini cikgu ada pecahkan untuk supaya murid-murid mudah faham. Okey, kita tengok di sini ya. Apa yang berlaku? Okey, untuk lebih memahamkan murid. Seperti tadi, pada suatu hari Zara menziarahi jiran yang sakit, menerangkan tentang keseluruhan perenggan. Ayat topik ziarah jiran. Jirannya bernama Puan Salma. Menerangkan, ini ialah ayat 1. Ayat huraian 1 menerangkan tentang
ayat topik tadi. Maksudnya nama jiran Zara Puan Salma. Okey, baik. Jelas semua murid ya? AH1 menerangkan tentang AT. Ayat yang ketiga. Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Okey. Daripada gambar tadi kita nampak bahan rangsangan Puan Salma menghulurkan wang kepada Zara. Maksudnya Zara pergi rumah jirannya sakit, jirannya bernama Puan Salma. Di rumah jirannya, Puan Salma beri wang kepada Zara. Menerangkan tentang apa yang berlaku antara Zara dan Puan Salma. Jelas ya? Di sini tampak ya, cikgu buat beri wang. Beliau meminta Zara membelikan ubat untuknya. Ayat huraian 3 menerangkan tentang ayat huraian 2 sebab kenapa Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Itulah gunanya kenapa cikgu selalu terangkan kepada murid cikgu jika dalam satu perenggan susun atur ayat itu semuanya berkait. Cara untuk memahamkan dengan kaedah begini. Ini cara yang cikgu terapkan kepada murid-murid cikgu. Okey. Okey, baik. Jadi cikgu harap murid faham macam mana nak buat kemahiran ini. Baik. Untuk gambar yang kedua, 3 dan keempat, seterusnya. Tapi untuk yang kedua, cikgu ada beri contoh macam mana cara nak buat. Iaitu gambar yang di sini. Gambar rangsangan yang kedua. Di sini diberikan cuma 2 perkataan iaitu ubat dan membayar. Di sini ada satu watak lagi. Di sini kita boleh anggapkan mungkin ibu kepada Zara. Sebab Zara seorang kanak-kanak. Tak mungkin dia mampu untuk pergi ke farmasi yang terletak di kawasan bandar secara bersendirian. Dia perlu ditemani oleh seorang dewasa. Dan kita boleh anggap ini adalah ibunya. Okey. Baik. Bahan rangsangan, nampak Zara menghulurkan wang setelah ahli farmasi memberikan ubat kepadanya. Macam mana kita nak hasilkan satu perenggan? Seperti biasa, cikgu terangkan murid perlu hasilkan maklumat daripada rangsangan tadi. Apa yang cikgu buat di sini, cikgu dapat AT pergi ke farmasi, AH1 meminta ubat, AH2 membayar. Okey, jelas ya? AT pergi ke farmasi, AH1 meminta ubat, AH2 membayar. Baik. Tengok macam mana hasil perenggan yang cikgu dah berjaya hasilkan. AT. Zara pergi ke farmasi bersama ibunya. AT tadi. Boleh dapat? Zara pergi ke farmasi bersama ibunya. Setibanya di situ, dia meminta ubat seperti yang dipesan oleh Puan Salma. AH1 menerangkan tentang AT tadi. Maksudnya, dah sampai farmasi, apa Zara buat? Zara minta ubat seperti yang dipesan oleh Puan Salma. Cikgu menggunakan bahan rangsangan perkataan ubat yang diberi. Okey, seterusnya. Dia membayar ubat itu menggunakan wang yang diberi oleh Puan Salma. Nampak? Di sini bahan rangsangannya membayar. Dan gambar pun kita lihat Zara menghulurkan wang yang sama yang diberikan oleh Puan Salma kepadanya untuk membayar ubat di farmasi. Okey, murid jelas? Okay. Inilah cara kaedah untuk menghasilkan latihan pada buku teks muka surat 74. Okey. Untuk gambar 3 dan 4, cikgu mohon murid cuba hasilkan sendiri seperti contoh perenggan 2 yang cikgu buat. Buat begini. Okey. Hasilkan dahulu seperti perenggan 2 ini. Buat dahulu AT dan AH ini. Kemudian baru murid hasilkan ceritanya. Gunakan maklumat yang diberikan, iaitu rangsangan gambar dan juga perkataan yang diberikan kepada murid. Selepas dah siap cerita itu, barulah murid tuturkan semula cerita itu. Jelas murid ya?
barulah di sini kita akan dapat kemahiran mendengar dan menuturkan cerita dengan baik. Okey. Sebab kenapa cikgu gabung jalinkan dengan kemahiran murid perlu menghasilkan cerita atau kemahiran menulis, kerana murid perlu menuturkan maklumat itu secara teratur. Barulah hasil cerita yang murid sampaikan itu akan jadi sebuah cerita yang tersusun dan mudah difahami. Jadi cikgu harap murid jelas dengan penerangan cikgu, dan cikgu harap murid dapat laksanakan tugas yang diberikan. Sekian dahulu untuk kali ini.